Disebabkan kesetiaan dan rindu istri terhadap suaminya menyebabkan Puan Sa'diah binti Abdullah masih berulang-alik ke tempat kerja suaminya yang tercinta dengan mengayuh basikal sejauh 5 km setiap hari. Walaupun si suami sudah lama meninggal dunia sejak tahun 1975. Di sebalik senyuman Puan Sa'diah binti Abdullah tersirat rasa rindu dan kasih akan arwah suaminya yang terkorban disebabkan angkara oleh pengganas komunis. Tragedi yang menimpa arwah suami Puan Sa'diah binti Abdullah tidak mungkin akan dapat dilupakan oleh ahli keluarga dan penduduk setempat. Namun, takdir telah ditetapkan dan apa yang telah berlaku tidak mungkin akan dapat dikembalikan seperti sedia kala. Puan Sa'diah binti Abdullah bukanlah tidak boleh menerima hakikat akan hal terkorbannya suaminya yang tercinta itu. Beliau reda dan akur akan pemergian suaminya yang tercinta. Baginya inilah cara untuk beliau mengingati suaminya setiap hari dengan menghantar makanan ke tempat kerja suaminya. Suami kepada Puan Sa'diah binti Abdullah sebenarnya adalah merupakan seorang anggota polis di Gerik dan bernama alias Nik Daud. Beliau seorang anggota polis yang berperanan sebagai seorang bootman yang mana pada ketika itu alias Nik Daud dan pasukannya perlu menghantar barangan keperluan harian ke dalam hutan untuk kegunaan harian pejuang negara. Kisahnya bermula pada pagi 28 Ogos 1975. 4 anggota polis bertugas sebagai boatman bernama Wan Marzuki, Abdul Manaf bin Akub dan 2 orang lagi kedua-duanya bernama Yub telah ditugaskan untuk menghantar ration menggunakan bot ke kawasan operasi di sekitar Banding. Selepas semua persiapan diaturkan, mereka berempat bersedia untuk bertolak. Namun pada pagi itu sebelum mereka bertolak, isteri MMT, Abdul Manaf bin Akub, yang sedang sarat mengandung telah datang ke balai. Dia merayu kepada ketua supaya suaminya tidak dihantar untuk tugas tersebut. Katanya dia sarat mengandung, bila-bila masa akan bersalin. Tapi MMT Abdul Manaf tetap hendak pergi juga. Itu adalah tugas yang perlu dilakukan. Isterinya terus merayu dan menangis, meraung sambil memeluk erat kedua-dua kaki suaminya, tidak membenarkan dia pergi. Maka OCS ketika itu tiada pilihan, dia mencari seorang pengganti. Dan malang bagi MMT, Mat alias suami kepada Makcik Sa'diah, dia dikerah untuk mengambil tempat MMT Abdul Manaf. Lalu pergilah mereka berempat untuk melaksanakan tugas yang memakan masa 3 hingga 4 hari. Perjalanan dengan bot dari Gerik ke Banding perlu melalui keadaan sungai yang berliku-liku, airnya kadang dalam, kadang cetek, kadang deras dan kadang perlahan. Di sepanjang perjalanan pula melalui hutan belantara bermakna amat berisiko tinggi untuk diserang hendap oleh pengganas komunis yang sentiasa berkeliaran dalam hutan di situ. Selepas beberapa jam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat di kawasan Banding, di mana keadaan airnya sangat cetek dan bot tidak boleh lepas. Maka mereka berempat terpaksa turun dari bot dan menolaknya sekuat hati bagi melepasi kawasan cetek itu. Tiba-tiba mereka diserang hendap. Sesungguhnya tak siapa yang tahu apa sebenarnya telah berlaku, kerana tak seorang dari mereka telah selamat untuk menceritakannya. Namun, anggota-anggota polis dalam sebuah lagi bot yang berada berhampiran tempat itu menceritakan mereka mendengar bunyi tembakan senjata api yang bertalu-talu dari satu gerombolan yang sangat ramai. Yang nyata mereka berempat telah diserang hendap oleh pengganas komunis. Keempat-empat mereka gugur di tempat itu juga, tetapi mereka tetap melawan dan membalas tembakan hingga ketitisan terakhir. Kedua-dua anggota yang bernama Yub ditemui penuh dengan kesan tembakan. Mayat mereka turut dikerat-kerat dan dimutilasikan. Mayat Wan Marzuki pula ditemui agak jauh dari situ dengan kecederaan tembakan di kaki. Manakala mayat MMT, Mat alias suami Makcik Sa'diah, ditemui tanpa kesan tembakan. Tetapi dia telah disembelih oleh pengganas komunis dan badannya digantung kepada bot. Dipotong-potong kemaluannya, disumbat ke dalam mulut. Amat kejam sekali puak pengganas komunis durjana. Berbalik kepada cerita Makcik Sa'diah, pada pagi kejadian dia tidak tahu bahawa suaminya telah dihantar ke kawasan operasi. Maka seperti biasa di rumah dia masak nasi dan kemudian membungkuskannya.
kayuh basikal dan pergi ke balai untuk menghantar makanan tengah hari kepada suami tersayang. Itu adalah rutin beliau setiap hari. Apakan daya pada pagi berkenaan suaminya tak sempat menjamah nasi yang dimasaknya. Hati isteri mana yang tidak hancur apabila mengetahui suami tersayang telah mati dibunuh komunis dan mayatnya diperlakukan dengan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tujuan pengganas komunis melakukan serangan hendap tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memutuskan bekalan makanan pejuang negara. Janganlah sesekali kita yang hidup bersenang-lenang pada hari ini lupa akan kekejaman pengganas komunis pada zaman dahulu. Dan amat wajar untuk kita sentiasa mengenang jasa perwira-perwira negara yang bersusah payah mempertahankan negara kita yang tercinta. Apa yang berlaku dalam serangan hendap itu amat kejam. Dalam penceritaan lisan yang didapati dari penduduk setempat, ada menyatakan bahawa kesemua anggota polis yang diserang hendap oleh pengganas komunis itu telah diseksa sehingga meninggal dunia. Apa yang menyedihkan lagi adalah ada di antara mereka dikorbankan dengan dikela-kela anggota badan dan dipotong kemaluan serta mayat mereka diikat pada but dan diseret-seret. Walaupun peristiwa hitam itu telah berpuluh tahun lamanya berlalu dan menyebabkan Puan Sa'diah binti Abdullah telah kehilangan suaminya dalam serangan hendap tersebut buat selama-lamanya, beliau tetap terus menghantar bekalan makanan ke ibu pejabat polis daerah IP di Gerik. Puan Sa'diah binti Abdullah dikatakan akan kayuh basikalnya hampir setiap hari, kecuali pada hari beliau tidak sihat untuk menghantarkan makanan yang bukan disiapkan untuk suaminya, tetapi kepada sesiapa sahaja anggota polis yang bertugas di ibu pejabat polis daerah Gerik. Kisah Puan Sa'diah binti Abdullah bukan sahaja mendapat perhatian penduduk setempat, tetapi mereka yang berada di sekitar Hulu Perak juga tahu akan kisah Puan Sa'diah binti Abdullah yang kayuh basikal ke ibu pejabat polis daerah IP di Gerik sejak 1975. Puan Sa'diah binti Abdullah telah memberi inspirasi kepada anak muda sebagai seorang isteri yang setia. Ada maklumat yang menyatakan bahawa anak cucu Puan Sa'diah binti Abdullah telah meneruskan legasi beliau dengan membawa bekalan makanan ke ibu pejabat polis daerah IP di Gerik setelah Puan Sa'diah binti Abdullah cedera terseliuh akibat dari terjatuh ketika kayuh basikal membawa makanan ke ibu pejabat polis daerah IP di Gerik. Maklumat terkini, Puan Sa'diah binti Abdullah telah meninggal dunia pada jam 12.40 PM pada tarikh 4 September 2021 di Hospital Gerik kerana sakit tua. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian.